Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1311. Antara paparan utama. Tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Jangan terbabas guna kebebasan bersuara. Kampung parti di sana sini angkara siapa? Timbalan Presiden PAS masuk bakul angkat sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad ketika mengulas mengenai kes fitnah Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria terhadap pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang melakukan fitnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu an itu bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Ini amat menyedihkan, ini bukan corak politik madani. Ini bukan politik matang. Ujar Khalid setelah kes fitnah Razman ini diselesaikan, ia dispin oleh anaknya. Kononnya dua-dua sama-sama setuju. Seolah-olah Razman tak bersalah. Khalid berkata sikap Razman yang merosakkan nama baik orang lain itu tidak harus dilepaskan begitu saja. Kerana ini bukan kali pertama pemimpin PAS itu melakukan kenyataan fitnah. Yang si Razman ni bukan kali pertama. Dah ada banyak dah kes. Kalau tak silap saya dalam 3 kes ke apa yang mana dia telah didakwa dan didapati bersalah di mahkamah tapi tak serik-serik. Banyak pula denda kena bayar. Dah kena bayar dia punya saman dan sebagainya. Tapi dia tak serik dan ini merupakan satu perkara yang sangat aneh bagi orang yang mendakwa dia berjuang atas Islam, atas nama Islam, atas akhlak Islam. Kerap memfitnah dan saya pun rasa orang yang seperti ini sepatutnya tak dilepaskan dengan begitu saja. Sebagai orang Islam, kita tak boleh ambil ringan tentang fitnah. Minta maaflah, kamu masih bertanggungjawab atas tindakan yang terpaksa menjawab di akhirat. Beliau berkata demikian dalam program Jom Channel FB Live bicara Haji Khalid Samad siri 181 bertajuk Fitnah, Minta Maaf, Fitnah Balik Dianggap Ibadah. Malam Selasa bersama moderator Muhammad Syaiful Rosman. Khalid berpendirian perbuatan membudayakan fitnah, pembohongan dan penipuan. Tujuan politik mesti dibasmi untuk mendapatkan negara Malaysia madani. Dia ingat penipu itu hak bersuara, fitnah pun hak bersuara, tempelaknya. Beliau menegaskan ini bukan hak bersuara kerana hak bersuara yang diperjuangkan seluruh dunia ialah hak untuk menegur salah tadbir urus dan menentang kezaliman, bukan tindakan memfitnah yang melampau batas. Kemarin, Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fazil memberitahu Dewan Rakyat bahawa sebanyak 197 kandungan di pelbagai platform media sosial diturunkan sepanjang Januari lepas kerana melanggar etika penggunaan medium tersebut. Katanya daripada jumlah itu, 101 kandungan adalah yang dimuat naik menerusi aplikasi TikTok. Beliau menjelaskan terdapat 3 kaedah digunakan penyedia platform media sosial untuk menurunkan kandungan tersebut, iaitu pertama melalui teknologi kecerdasan buatan AI yang mengesan dan menurunkan kandungan secara automatik jika didapati melanggar garis panduan komuniti ditetapkan. Kedua, menerusi laporan daripada pengguna media sosial dan ketiga atas permintaan daripada agensi atau badan penguatkuasaan. Setakat hari ini, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD tidak memohon tindakan untuk menutup atau menyekat mana-mana akaun pengguna media sosial, sebaliknya hanya menurunkan kandungan yang dimuat naik. Ahmad Fahmi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Wang Semaju Zahir Hassan berhubung usaha kerajaan untuk menyekat pengguna akaun yang memuat naik kandungan menyalahi peraturan seperti menggugat perpaduan kaum. Sementara itu menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Perikatan Nasional Al-Star Afnan Hamimi Taib Azamuddin mengenai pendirian kerajaan tentang kebebasan bersuara di kalangan mahasiswa, Ahmad Fahmi menegaskan memang komitmen kerajaan adalah untuk memastikan bahawa hak bersuara itu dijamin, dikekalkan dan diperkukuh. Tapi hak bersuara tidak bererti hak ada untuk berfitnah, untuk melimpahkan fitnah ataupun
menyampaikan maklumat yang palsu, ya, dan sebagainya. Ahmad Fahmi menegaskan dasar kerajaan ini diguna pakai dan pelaksanaan pengukuhan kerjasama bersama penyedia platform termasuk aplikasi TikTok dan laman sosial yang dimiliki oleh Meta, Facebook dan Instagram dan Twitter dari sudut rangka kerja kawal selia bersama. Bagi pendekatan dari sudut dasar jangka masa pertengahan dan panjang pula, merangkumi kajian semula dan pindaan ke atas peruntukan undang-undang sedia ada bagi memastikan ia sentiasa relevan dan praktikal mengambil kira situasi semasa, jelasnya. Kepimpinan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM sebelum ini dilihat diperalat pemerintah untuk menutup mulut rakyat yang bersuara. Semoga pengerusi SKMM baharu, Datuk Muhammad Azmi yang mengambil alih kepimpinan itu daripada Tan Sri Muhammad Salim Fathiddin sejak 5 Januari lalu lebih cakna tentang kepentingan rakyat negara ini. Bukan hanya keselamatan cyber wajib dipantau bagi membantah skema, keselamatan rakyat berbilang kaum di negara ini juga wajib dilindungi. Jika SKMM masih lembab seperti dahulu, maka fitnah akan terus menjadi budaya sesetengah pihak yang menyangka diri mereka sudah memegang kunci syurga. Hak dan kebebasan bersuara bukannya hak dan bebas untuk menyebarkan maklumat palsu atau fitnah. Bekas Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat Datuk Ustaz Dr. Khairuddin Amar Razali berkata, kebebasan bersuara tidak bererti bebas untuk mencipta fitnah, bebas memaki hamun manusia lain, bebas menjatuhkan maruah dan menghina. Itu terbabas, bukannya bebas, kata Khairuddin. Menurut beliau, tiada kebebasan mutlak dalam hidup manusia kerana setiap hak itu ada batasan agar tidak termasuk dalam batasan hak orang lain. Beliau menempelak pihak yang menggunakan istilah kebebasan bersuara secara terpilih. Jangan juga mengamalkan dua kayu ukur berbeza dalam menilai hak bersuara. Apabila melibatkan orang lain, kita seolahnya bebas bersuara, menuduh dan membuat tomahan serta melebarkan persepsi buruk. Namun, apabila terkena pada batang tubuh dituduh dan ditohmah, maka kita meraung dan meratap serta berdalil Al-Quran dan Al-Hadis mengancam dengan neraka dan dosa semahunya. Hati-hatilah, kita mempunyai hak bersuara, bukan bebas bersuara sebebas-bebasnya hingga terbabas, tegasnya. Beliau dipercayai menegur ahli bekas partinya sendiri yang begitu rancak di media sosial, khususnya di TikTok, mengeluarkan kata-kata berunsur fitnah. Sementara itu, Ahli Parlimen PAS Pasir Mas Ahmad Fadli Syari mengecam apa yang disifatkannya sebagai tindakan provokasi kerajaan terhadap anak-anak muda yang didakwanya hanya melakukan kebebasan bersuara. Beliau yang juga Ketua Pemuda Perikatan Nasional berkata tindakan ini bercanggah dengan Manifesto Pakatan Harapan yang dinyatakan dalam perkara ke-17 yang berjanji untuk menjamin kebebasan bersuara dan tidak akan mengenakan undang-undang terhadap individu yang mengkritik kerajaan. Kami mengecam tindakan intimidasi atau provokasi yang telah dilakukan pihak kerajaan kepada terutamanya TikTokers dalam kalangan anak muda yang dikatakan menyebarkan bahan-bahan fitnah terhadap kerajaan sedangkan itu hanyalah salah satu elemen kebebasan bersuara. Katanya pada sidang media di Parlimen kemarin. Beliau juga menyeru anak-anak muda supaya jangan menghentikan usaha mengkritik kerajaan dan menyuarakan suara yang dijamin dalam hak demokrasi. Apa yang membuat Ahmad Fadli sentap sangat ni? Bukankah beliau sendiri sudah diberi kebebasan untuk bersuara di dalam dewan dan di luar dewan dengan mengadakan sidang media? Sebaliknya, beliau telah menggunakan kebebasan bersuaranya untuk membuat berita palsu bahawa kerajaan membuat intimidasi dan provokasi terhadap mereka yang ingin melaksanakan kebebasan. Sedangkan satu dunia tahu apa yang disekat ialah berita palsu dan fitnah yang berleluasa, bukan kritikan. Justru ikutlah nasihat bekas Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat itu yang menasihatkan pemimpin dan penyokong PAS jangan sampai terbabas menggunakan kebebasan bersuara. PAS hanya kehilangan Khairuddin sebagai salah seorang ulamanya, takkan PAS sudah anggap ilmu agamanya juga turut hilang. Baru-baru ini tular fitnah yang dibawa seorang wanita dipercayai penyokong PAS menyentuh tentang pelantikan Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat kanan bagi ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri yang didakwanya nepotisme. Nak sakau duit pun tanya Nurul Izzah, katanya. Buat pemfitnah, sudah berapa banyak duit yang Nurul Izzah sakau? Ketika pemimpin PAS melantik anak-anak sendiri memegang jawatan dalam agensi kerajaan yang dikuasai mereka, kenapa kamu diam? Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar Kelantan dilaporkan melantik anak sendiri dalam Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK sebagai pegawai kanan. Menteri Besar yang juga Pesuruhjaya PAS Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob melantik anaknya, Nur Azmah Hilmah binti Ahmad sebagai penolong pengurus bahagian perundangan dan integriti PKINK, Lapu Harapan Delhi. Ahmad adalah pengerusi PKINK.
Sementara itu, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah yang juga ahli lembaga pengarah PKINK melantik anak beliau, Ahmad Mujahid bin Muhammad Amar sebagai penolong pengurus bahagian perancangan korporat PKINK. Sehingga hari ini tiada penafian daripada Ahmad dan Muhammad Amar. Pelantikan Nurul Izzah adalah tanpa gaji, anak Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar Kerja Percuma jugakah? Tentu tidak. Nak kritik boleh sahaja, tetapi biar adil. Jangan hentam sahaja dengan wajah sombong dan bongkak. Kemudian apabila fitnah kamu dilaporkan kepada pihak berkuasa, kononnya kamu tertekan dan trauma sehingga membuat laporan polis. Apapun, kalau stres dan trauma akibat memfitnah, balai polis bukan tempat mengadu. Pergilah ke unit psikiatri mana-mana hospital, di sana kamu akan dibantu oleh profesional. Selama 7 tahun, sebuah perkampungan haram pendatang asing tanpa izin parti wujud di sebalik kawasan bukit dan hutan di Cyberjaya. Menurut laporan Sinar Harian, kampung tersebut dilengkapi surau, warung dan kedai runcit digempur pada Rabu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata serbuan ke perkampungan tersebut dilakukan pada jam 12.01 tengah malam dan turut melibatkan kerjasama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Pendaftaran Negara JPN serta pasukan gerakan ARM PGA. Katanya seramai 55 parti warga Indonesia berusia lingkungan 16 hingga 70 tahun terdiri daripada 26 lelaki dan 29 wanita diberkas. Kita juga menganggarkan kira-kira 40 warga asing tanpa dokumen berjaya melarikan diri ke dalam kawasan hutan dan belukar yang dikelilingi kayu serta kaca dipercayai menjadi pelindung kampung terbabit. Kita percaya parti yang ditahan ini masuk ke Malaysia dengan menggunakan pas lawatan kerja sementara PLKS sejak 2016 dan bekerja sebagai pekerja pembinaan serta tukang cuci, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Katanya pasukan operasi juga berdepan kesukaran apabila lokasi perkampungan ini tersorok dan sukar dikesan kerana kedudukannya 3 hingga 4 km dari laluan utama. Rumah parti ini juga didirikan di celah pokok dan tepi belukar. Malah dipercayai juga mereka perlu membayar sewa RM500 setiap rumah, katanya. Tambahnya, soal siasat terhadap wanita yang ditahan ini juga memaklumkan mereka menjalankan perniagaan kecil-kecilan seperti nasi lemak, goreng pisang serta kuih di sekitar Cyberjaya. Khairul Zaimi menegaskan siasatan masih dijalankan untuk mengenal pasti siapa ketua di perkampungan ini yang memainkan peranan mengutip duit sewa selain akan mengenal pasti pemilik tanah terbabit. Kita juga akan melaporkan kepada pihak Majlis Perbandaran Sepang untuk tindakan memusnahkan rumah-rumah yang didirikan ini bagi memastikan penempatan ini tidak lagi didiami parti, katanya. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Pada 1 Februari lalu, sebuah penempatan haram warga asing di sebuah pihak berkuasa di Nilai Spring dekat Nilai mempunyai beberapa kemudahan seperti kedai runcit dan sekolah dengan sukatan pelajaran Indonesia. Kedai runcit mungkin ada dan kemungkinan terdapat individu atau pihak tertentu yang menjadi dalang membekalkan bahan makanan kepada mereka. Klinik kami tidak temui di situ, namun terdapat seorang bayi berusia 2 bulan yang turut ditahan. Kami turut muskil bagaimana bayi ini mendapatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan atau rawatan yang baik, kata Pengarah Imigresen Negeri Sembilan, Kenneth Tan Ai Kiang seperti dipetik Berita Harian. Beliau berkata perkampungan haram itu yang terletak kira-kira 1.2 km dari laluan utama itu berleluasa kira-kira 6 hektar atau sebesar 3 padang bola dikelilingi hutan tebal dengan jalan masuk Tanah Merah. Jika melihat dari segi keluasan penempatan berkenaan, ia boleh diduduki sekitar antara 80 hingga 100 orang penduduk. Katanya yang memaklumkan terdapat beberapa buah motosikal dipercayai digunakan sebagai kenderaan urusan harian. Beliau juga berkata penduduk penempatan terbabit dikenal pasti warga Indonesia yang dilihat sangat agresif dan memelihara beberapa ekor anjing liar dipercayai sebagai pengawal penempatan berkenaan. Perkampungan parti tidak mungkin wujud secara kebetulan. Justru siasatan mesti dijalankan dengan telus untuk mengenal pasti siapakah dalang yang membawa mereka masuk secara haram ke negara ini dan kemudian memberi penempatan dan pekerjaan untuk mereka. Sudah tentu ini bukan kes operasi ikan bilis. Kerajaan tidak boleh berkompromi keselamatan rakyat dan negara. Dalang adalah pengkhianat negara yang wajar dikenakan hukuman yang berat. Agung iktiraf prestasi cemerlang Perikatan Nasional. Demikian yakinnya tajuk berita lidah rasmi PAS Harakah Daily pada 13 Februari 2023. Semua pencapaian yang dibentangkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah merupakan kejayaan cemerlang kerajaan terdahulu yang telah disahkan baginda sendiri. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata,
Prestasi cemerlang yang ditonjolkan Kerajaan Perikatan Nasional mendapat pengiktirafan baginda sebelum diteruskan oleh Kerajaan Keluarga Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menurut Harakah Daily. Data-data yang dikatakan oleh Tuanku itu ialah hasil kejayaan-kejayaan kerajaan sebelum ini yang ternyata cemerlang. Semua pencapaian yang dibentangkan adalah kejayaan kerajaan terdahulu dan ia bukti nyata sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuanku. Kerajaan PHBN yang baru-baru ini baru 2 bulan, tak ada apa-apa lagi, kata Tuan Ibrahim seperti dipetik. Jom kita teliti apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa merasmikan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 Isnin lalu. Negara telah mencatat ekspor bernilai RM1.552 trilion pada Disember 2022 iaitu peningkatan 25% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2021. Pencapaian ini telah melepasi sasaran jumlah ekspor negara 3 tahun lebih awal daripada yang disasarkan dalam rancangan Malaysia ke-12 iaitu sebanyak RM1.25 trilion menjelang tahun 2025. Titah baginda yang turut dipetik Harakah Daily. Perhatikan tarikh-tarikh yang dirujuk oleh Tuanku. Ekspor RM1.552 trilion pada Disember 2022 adalah pada era kerajaan yang diterajui Ismail Sabri. Pencapaian tersebut dibandingkan dengan prestasi semasa pentadbiran Perikatan Nasional di bawah teraju Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada tahun 2021 yang ketinggalan sebanyak 25%. Kenyataan baginda seterusnya merujuk kepada prestasi agri-komoditi daripada Januari 2022 hingga September 2022 yang juga dipetik Harakah Daily. Sektor agri-komoditi yang juga memberi sumbangan yang signifikan kepada KDNK, pendapatan ekspor negara dan pembangunan masyarakat luar bandar khususnya mengurangkan jurang pendapatan serta kadar kemiskinan penduduk. Bagi tempoh Januari hingga September 2022, sektor ini telah menyumbang sebanyak RM61.3 bilion iaitu 5.5% dari keseluruhan KDNK. Untuk rekod, Kerajaan Perikatan Nasional tumbang pada Ogos 2021 dan Ismail Sabri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 pada 21 Ogos 2021. Pada 13 September 2021, Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan memeterai Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik. Memorandum tersebut selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong sempena pembukaan mesyuarat pertama penggal ke-4 Parlimen ke-14 pada hari tersebut. Di dalam titah dirajanya, baginda meminta semua pihak perlu mengamalkan demokrasi bermusyawarah dalam mencari penyelesaian kepada apa jua permasalahan demi mencapai matlamat Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Ismail Sabri berkata semangat keluarga Malaysia yang menekankan perpaduan, kesepakatan dan kebersamaan itu dizahirkan dalam memorandum persefahaman oleh kerajaan dan Pakatan Harapan. Transformasi yang diperkenalkan kerajaan ini bukan sahaja mendorong kepada tadbir urus yang cemerlang dalam memerangi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, bahkan memangkin iklim pelaburan yang kondusif sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang kukuh demi kesejahteraan keluarga Malaysia, katanya. Memorandum tersebut menjadi kunci kestabilan politik Malaysia ketika itu kerana kedua pihak, kerajaan pimpinan Ismail Sabri dan Pakatan Harapan bersetuju berdamai demi negara. Jelas, data yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong ialah semasa era naib Presiden UMNO, Ismail Sabri bukan Mahyadin, pengerusi Perikatan Nasional. Janganlah mencuri kredit daripada Ismail Sabri hanya kerana hendak memuji gagasan parti sendiri. Kalau Yang di-Pertuan Agong mengiktiraf kejayaan Perikatan Nasional, tentu baginda sebut nama Mahyadin dalam titahnya Isnin lalu. Yang jelas, baginda hanya memberi tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan terima kasih kepada Ismail Sabri. Malah baginda berduka cita tentang episod yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan yang menjadi punca kemelut politik dan kegersangan ekonomi dari 1 Mac 2020 hingga pilihan raya umum ke-15 pada 19 November 2022. Satu dunia tahu siapa dalang yang mendorong Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Kita tahu pentadbiran Perikatan Nasional diselubungi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang panjang, kilang tutup, perniagaan tutup, banyak syarikat gulung tikar, rakyat hilang pekerjaan sampai kelaparan dan angkat bendera putih. Ramai juga putus asa dan membunuh diri. Akhirnya Parlimen pun tutup. Justru celah mana yang dikatakan Yang di-Pertuan Agong iktiraf kecemerlangan Kerajaan Perikatan Nasional? Agak-agaklah nak puji diri sendiri pun. Jangan sampai masuk bakul, angkat sendiri. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.